Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Setiausaha MAIS, yang bahagia Timbalan Setiausaha Dasar Pengurusan, yang bahagia Timbalan Setiausaha Operasi, pengarah-pengarah, terbahagian dan sahabat MAIS sekalian. Saya Farda Rina binti Mokri daripada Pusat Pendidikan MAIS. Ingin berkongsi sedikit mengenai terapi mewarna dan melukis. Saya nak sharekan sikit slide. Okey. Nampak slide yang kita tahu kereta-keretaan akhbar macam ni kebanyakannya banyaklah kita tahu tapi tak pasti adakah kita membacanya. Okay, tapi tidaklah saya di sini nak mengulas mengenai kereta akhbar ni. Okey. Terapi tu saya sentuh mengenai terapi tu untuk menangani perkara-perkara seperti inilah, iaitu tanda-tanda sebelum kita stres ataupun tak naklah terlibat dalam penyakit yang besar tu, iaitu penyakit mental. Okay, tanda-tanda yang kita tahu macam kesakitan, tenaga kita berkurangan, masalah konsentrasi kita, ketegangan otot, sukar untuk tidur, berasa resah dan akan mengalami anxiety. Okey. Okay, apa itu terapi? Terapi dalam perubatan digelar rawatan merupakan apa yang dilakukan manusia untuk cuba menyelesaikan atau menguruskan masalah kesihatan fizikal atau mental. Definisi yang saya dapat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu rawatan sesuatu penyakit fizikal atau mental secara proses pemulihan tanpa penggunaan ubat atau pembedahan. Lain pekerjaan, aktiviti fizikal atau mental yang dilakukan untuk membantu merawat, memulihkan atau mengatasi masalah-masalah fizikal, emosi atau sosial yang dihadapi oleh seseorang. Okey. Kita tahu masyarakat sekarang ni lebih gemar membuat perkara yang tidak berfaedah lah untuk menangani stres. Kadang mereka suka nak lepak, kadang merokok, dan lagi kerap sekarang ni suka bergadget. Okey. Disebabkan mereka ni terlalu terdedah dengan teknologi yang semakin canggih ni, kita pun semakin meningkat usia, kita dapat juga mengurangkan aktiviti dengan mewarna dan juga melukis. Kita tidak boleh lihat yang mewarna melukis ni hanya untuk kanak-kanak. Dewasa juga boleh gunakan cara ini untuk menangani stres ni. Beberapa tahun yang lepas, pakar perubatan dan kesihatan mental telah mengeluarkan kenyataan di mana terapi mewarna mempunyai banyak manfaat daripada segi psikologi terhadap orang dewasa. Aktiviti mewarna yang dahulu dilihat khas bagi kanak-kanak, kini telah muncul sebagai trend yang disukai oleh orang dewasa. Okay. Aktiviti mewarna ni bagi orang dewasa tidak hanya sebagai fenomena seni, tetapi ia didapati memberi kesan baik kepada kesihatan. Sekarang banyak kan buku-buku warna yang contoh yang seperti gambar ni, tapi corak-coraknya inilah sangat bersifat mencabar dan kompleks lah. Mewarna adalah satu aktiviti yang sangat baik kerana dengan mewarna kita akan rasa tenang dan juga seronok. Okey, di sini saya ingin kongsikan 7 manfaat atau kebaikan mewarna. Pertama iaitu mengalihkan perhatian daripada diri sendiri. Iaitu aktiviti mewarna ni berupaya mengalihkan perhatian kita daripada diri kita yang mungkin tengah stres dan dapat menumpukan aktiviti yang sedang kita lakukan, sama seperti macam meditasi lah. Mewarna ni boleh
melayan daripada membiarkan diri kita melayan fikiran yang bukan-bukan. Dan juga kita boleh fokus bila kita mewarna. Kadang sampai berjam-jam boleh mewarna tu. Okey, yang kedua iaitu membantu menangani masalah emosi dan mental. Macam kebosanan, tekanan perasaan yang tidak sistematik boleh mencetus masalah emosi dan mental. Ia boleh terjadi kepada mereka yang menderita OCD iaitu Obsessive Compulsive Disorder dan kemurungan. Masa dan perhatian yang diberikan individu kepada aktiviti mewarna mampu mengalihkan fokus mereka daripada perkara negatif dan membolehkan mereka fokus kepada aktiviti yang lebih produktif dan selamat. Yang ketiga iaitu dapat menenangkan otak. Mewarna boleh membantu individu yang mengalami tekanan akibat trauma, kegelisahan dan stres kerana ia bertindak menenangkan mereka. Bahagian otak ini mengawal tindak balas, lawan atau lari, fight or flight, yang membuatkan mereka berada dalam keadaan berjaga-jaga, bimbang dan takut apabila ia aktif. Bagi untuk mengurangkan tindak balas tersebut dan merehatkan otak, aktiviti yang menenangkan seperti mewarna ni sangat membantu. Yang keempat iaitu mewarna boleh mengalihkan kita ke masa lalu. Mewarna ni mampu mengembalikan memori zaman kanak-kanak kita dululah. Siapa yang paling suka melukis tu boleh rasalah, orang kata perkara yang dulu kita pernah lukis macam mana pokok ke, pemandangan ke, itu masa sekolah lah banyak yang kita buat kan. Dalam fikiran kita ni hanya bermain dan bergembira saja bila kita mewarna tu. Tetapi bila kita dewasa ni kita mula kenal lah kan apa itu beban dan tanggungjawab. Tapi bila kita melakukan aktiviti mewarna macam seolah-olah kita balik kembali nostalgia zaman masa kita kanak-kanak. Yang kelima iaitu manfaat intelektual. Aktiviti mewarna turut juga mempunyai manfaat intelektual iaitu melibatkan penggunaan bahagian otak yang meningkatkan daya tumpuan dan perhatian. Ia juga dapat meningkatkan daya penyelesaian masalah dan kemahiran organisasi. Mewarna corak yang kompleks boleh juga mengaktifkan semua fungsi-fungsi tersebut. Dan seterusnya, melatih semula daya kemahiran iaitu semasa kita pilih warna dan menimbang kesesuaian serta menggerakkan pensel warna pada kertas, sebenarnya mengembangkan keupayaan menyelesaikan masalah dan kemahiran motor halus iaitu pergerakan jari. Yang menariknya aktiviti mewarna ni sangat berguna untuk terapi kerja. Semakin susah dan sukar corak yang diwarnakan, semakin banyak fungsi otak dan daya kemahiran yang dilatih. Yang ketujuh iaitu mengalihkan perhatian daripada kesakitan. Aktiviti mewarna ni boleh meningkatkan kesedaran kita dengan menggantikan pemikiran negatif kepada positif dan menyenangkan. Kita yang sedang menjalani rawatan tentu dan tempoh yang panjang memberikan tumpuan kepada aktiviti ini dapat mengurangkan perasaan cemas dan tidak selesa. Dan juga dapat mengalihkan tumpuan daripada kesakitan fizikal atau emosi yang melakukan sesuatu daripada hanya melihat. Okey, kat sini juga saya ingin kongsikan manfaat melukis. Melukis ni juga adalah satu kegiatan yang kita dapat mengekspresikan kreativiti kita. Melukis juga tidak memerlukan kos yang banyak. Cuma ambil pensel dan selah kertas dan menghasilkan sesuatu lukisan dari melukis. Melukis adalah kegiatan yang mudah untuk dilakukan, maka ramai yang mengisi masa lapang dengan melukis. Selain itu juga ini adalah 11 manfaat melukis lah yang saya senaraikan. Antaranya pertama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, iaitu ia dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara berbeza melalui bahasa personal. Dan juga manfaat yang baik bagi mereka memiliki masalah dalam komunikasi ataupun
dalam mengekspresikan perasaan diri sendiri seperti autism, disability dan lain-lain. Ia juga sebagai alat terapi. Melukis juga adalah satu kegiatan yang boleh menghasilkan sesuatu di dalam ruangan maupun luar ruangan. Melalui kegiatan ini, seseorang dapat membuat sekeliling mereka sesuai dengan kemahuan sendiri di mana segalanya menjadi mungkin. Otak kreatif akan membawa seseorang itu ke satu tempat yang positif iaitu di luar dunia realiti yang memberikan keamanan, memberikan perasaan yang menyenangkan dan sebagainya. Khusus bagi mereka yang ni adalah untuk mengalami yang mengalami keadaan kegelisahan dan mengalami gangguan. Okey, yang seterusnya itu menghilangkan stres atau tekanan ni. Manfaat melukis ni melibatkan aspek emosional seseorang. Ramai yang sekarang ni pun hilangkan stres dia orang menggunakan melukis. Tekanan dalam kehidupan juga dapat membuatkan kita penat atau keletihan. Melukis ni sebenarnya dapat membuatkan seseorang tu menjadi relax sebab kita boleh lukis apa saja. Nak ekspresikan masalah kita ke ataupun kita nak hilangkan masalah tu dengan melukis dengan gambar-gambar yang menarik lah. Mereka mampu mengubah stres tersebut ke dalam bentuk warna dan gambar. Dalam masa yang sama juga mereka bukan nak kata jadi hayal lah, orang kata dapatlah keluar sementara daripada masalah dan kegelisahan. Okey, yang berikutnya ialah meningkatkan kecerdasan emosi. Emosi ini adalah bahagian dari dunia kreatif yang kita miliki. Melukis juga kita dapat mengalihkan emosi kita sehingga dapat membantu untuk menghasilkan keharmonian antara hati dan fikiran dan boleh membawa kita pada perasaan bahagia, cinta, empati dan kedamaian. Dalam keadaan yang rusing, visual dan ketenangan yang didapati daripada melukis itu adalah satu alat untuk mengatur emosi kita, kekuatan dan kehidupan spiritual. Seterusnya, meningkatkan kepercayaan diri. Pada hasil kerja keras kita memiliki hasil yang baik, dapat membuat diri kita senang dan merasa lebih baik dalam menyelesaikan lukisan kita. Sehingga dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap diri sendiri dan juga mendapatkan respon yang positif dari orang-orang yang melihat lukisan kita. Juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri sendiri. Ialah mungkin yang melihat lukisan-lukisan kita tu dapat beri pandangan positif dan emosi kita pun boleh berubah. Dan kita pun rasa macam yakin dengan cantik lukisan saya ni. Jauh rasa. Yang seterusnya ialah meningkatkan kemampuan ingatan. Manfaat kesihatan dari melukis turut dirasakan oleh orang yang mengalami penyakit Alzheimer. Mereka memiliki masalah melalui ingatan mereka. Melukis ini dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan mengingat atau memanggil kembali ingatan. Dengan melukis, penyakit Alzheimer ni boleh dilatih untuk meningkatkan ketajaman dan berimajinasi dan berfikir. Seterusnya iaitu meningkatkan kreativiti. Melukis ni akan menggunakan imajinasi kita lah. Contoh macam tadi saya disebut melukis pemandangan, orang-orang ni ke ataupun maupun bentuk-bentuk lain, abstrak ke. Dan melukis ni juga dapat kembangkan kemampuan otak mereka. Mereka akan lebih cekap dalam menyelesaikan tugas. Selain itu juga lebih mudah dalam mendapatkan rakan kerana dalam melukis akan ada kegiatan sharing, berkongsi dengan rakan-rakan. Yang mungkin antara kawan-kawan kita pun ada yang berminat lukis, boleh share lah cara-cara melukis ke, gaya-gaya melukis dengan baik ke, kita boleh share. Okey, seterusnya meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah.
Okey, melukis juga dapat meningkatkan kemampuan berfikir lebih kreatif dan menyelesaikan masalah. Melukis membolehkan seseorang itu sedar bahawa terhadap banyak jalan penyelesaian untuk menyelesaikan satu masalah. Dalam menghasilkan suatu lukisan, seseorang akan dilatih untuk mengembangkan suatu teknik di mana mengubah kertas putih menjadi suatu lukisan serta melatih untuk berfikir luar daripada kotak. Berikutnya, seterusnya ialah meningkatkan kemampuan observation. Uh, Melukis ini juga dapat meningkatkan kemampuan observation seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut berhubung dengan perkara melukis seperti pewarnaan, shading dan lain-lain. Mata kita akan terlatih untuk menyelesaikan sesuatu yang merumitkan dan menyelesaikan lukisan sehingga akan meningkatkan penumpuan otak kita. Kemampuan observasi juga akan meningkat. So kita boleh macam merehatkan mata kita lah. So mata kita pun kira macam diurut. Kita boleh melihat pandangan buat masa observation tu. Okay, yang terakhir iaitu terdapat juga penambahan penghasilan atau idea. Terdapat juga manfaat bagi kehidupan pada sisi kita yang lain. Melukis juga dapat menjadi sesuatu aktiviti yang konvensional. Setengah daripada mereka yang memang ada macam bakat terbendam ke, boleh menjadikan ia salah satu income lain lah kepada mereka yang memang mahir dalam melukis. Okay. Ni macam contoh kaligrafi ni pun boleh juga untuk melatih untuk mengurangkan stres kita lah. Kadang kita pun gemar menulis Bismillahirrahmanirrahim tu pada kertas-kertas ataupun tanda tangan, suka bercontoh-contoh tanda tangan. Tu semua boleh mengurangkan stres-stres lah. Okay. Info-info ini boleh dapat kalau boleh sebarkanlah walaupun satu ayat, kebaikan juga akan datang daripada kita. Kongsilah info ini juga dan selalu untuk menyebarkan kebaikan. InsyaAllah lebih ramai yang akan dapat manfaat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.